Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada semua rakan-rakan, para usahawan di luar sana. Apa khabar? Saya mendoakan anda tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat dan bersama keluarga tersayang. Alhamdulillah, pada malam ini saya diberikan kesempatan bersama dengan timbalan saya, Datuk Seri Nur Asri, Cik Husin. Kami sebenarnya berada di luar kawasan malam ini. InsyaAllah hari Isnin kami akan berada di KL semula. Jadi kami terpanggil untuk buat satu perkongsian pada malam ini berkenaan dengan kestabilan, atau kami lihat hari ini Malaysia dilanda dengan ketidakstabilan politik, yang mana kami khawatir perkara ini akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi, seterusnya menyebabkan pembangunan bidang keusahawan ini menjadi perlahan dan lembab. Jadi saya sebagai aktivis masyarakat yang memperjuangkan bidang keusahawan ini sejak 6 tahun yang dulu. Jadi saya tidak pernah berasa lelah dan penat. Saya malam ini terpanggil atas kapasiti yang dipertua Dewan Ekonomi Keusahawanan Malaysia. Saya membawa suara usahawan di peringkat semua negeri dan di peringkat parlimen-parlimen juga. Jadi hari ini amat mengecewakan apabila satu perkara demi satu perkara berlaku dalam Malaysia hari ini, menyebabkan atau berkenaan dengan parti-parti politik, yang mana jika ia tidak terkesan kepada pertumbuhan ekonomi ataupun pembangunan keusahawanan, saya tidak kisah. Tetapi saya khawatir apabila ia menjejaskan dan ia akan menjadi terkesan kepada pembangunan keusahawanan khususnya di negara kita. Kerana saya dah cukup kesian dengan usahawan hari ini, berbagai dasar, berbagai perkara yang digubal oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini atau kerajaan sekarang, yang mana dasar-dasar tersebut tidak sampai ke penghujungnya dilaksanakan, sudah dipinda atau sudah diwujudkan dasar-dasar yang lain. Dan saya kesian dan amat mengecewakan hari ini kerana tidak semua yang diperuntukkan kepada usahawan terus sampai ke usahawan itu sendiri. Jadi kami di peringkat Dewan Ekonomi Keusahawanan Malaysia, kami tidak akan berdiam diri. Kami tidak akan berdiam diri dan kami tidak akan memberi muka kepada mana-mana individu yang mempermainkan serta memperkatak-katikkan usahawan di luar sana dengan memberikan pelbagai alasan dari segi birokrasi permohonannya dan sebagainya. Hari ini kita jangan lupa bahawa bidang keusahawanan negara amatlah penting, kerana pertumbuhan ekonomi juga adalah disebabkan oleh pertumbuhan keusahawanan itu sendiri. Jadi saya rasa terkilan apabila pelbagai agenda atau pelbagai usaha yang cuba dilaksanakan tetapi hanya separuh jalan. Jadi kami di peringkat Dewan Ekonomi Keusahawanan Malaysia telah mewujudkan Revolusi Keusahawanan Nasional 2022, yang mana di dalamnya telah diisi berbagai agenda dan tujuan yang akan kita capai pada tahun 2022 untuk usahawan. Jadi Revolusi Keusahawanan Nasional 2022 ini, RKN atau singkatannya RKN 2022 ini telah dianggotai oleh ahli-ahli pemikir yang mempunyai latar belakang atau bidangnya tersendiri. Sebagai contoh, kita menggabungkan 27 bidang yang ada di Malaysia, iaitu bidang peruncitan, bidang perhotelan, bidang F&B, bidang perkapalan, bidang oil and gas. Ada 27 yang kita telah senaraikan, yang mana kita telah mengenal pasti apa kelemahan, kelebihan dan apa perkara yang perlu kita tambah baik. Jadi hari ini saya nak menyeru kepada seluruh usahawan dan rakyat Malaysia, kita harus tolak seketika atau kita harus ketepikan seketika isu politik yang sedang melanda. Kita perlu fikir apa yang akan menjadi pada nasib anak bangsa kita hari ini, yang mana kita perlu menjaga ekonomi diri, seterusnya keluarga dan akhirnya masyarakat dan negara. Jadi saya yakin dan pasti hari ini
seluruh rakyat Malaysia secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam bidang keusahawanan. Tetapi sejauh mana mereka menggunakan bidang keusahawanan ini sebagai pilihan pertama ataupun pilihan kedua maupun pilihan ketiga dapat menambah taraf ekonomi diri mereka dan keluarga mereka. Jadi Dewan Ekonomi Usahawan Malaysia, kita amat menekankan perkara-perkara ini dan kita tidak ingin menjadi orang kata bagai lembu di cucuk hidung. Kita tidak mengikut mana-mana parti-parti politik dan kita tidak mengikut mana-mana individu yang ingin cuba mengawal kami. Kami menyokong kerajaan yang memerintah, cukup jelas. Kami menyokong kerajaan memerintah, sesiapa pun dia, asalkan niat dia ada untuk membantu usahawan, kami akan menyokong. Serta tujuan atau asas utama Dewan Ekonomi Keusahawan Malaysia adalah memperkasa dan memartabatkan ekonomi Bumi Putera tanpa mengenepikan bangsa-bangsa lain. Ia jelas. Bagi saya ia adalah satu asas yang jelas dan nyata. Saya ulang balik, kami Dewan Ekonomi Keusahawan Malaysia mempunyai asas dan dokongan yang cukup jelas dan nyata, iaitu kami membina dan memperkasa ekonomi Bumi Putera tanpa mengenepikan bangsa-bangsa lain. That's all. Jadi tolong hentikan pelbagai isu-isu politik, isu-isu perkauman yang berlaku dalam dunia hari ini. Kita perlu fikir, kita perlu fokus kepada tahap ekonomi bangsa dan negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, bahawa pada hari ini jika kita atau diri kita sedang memikirkan atau merancang atau mereka bentuk ekonomi atau keusahawanan untuk diri kita, maka sebenarnya anda sedang mengubah nasib bangsa anda sendiri. Ingat, saya selalu berpesan kepada semua bahawa setiap usahawan itu kegagalannya, kejayaannya bergantung kepada 3 patah perkataan, iaitu berani membuat keputusan. Kita perlu membuat keputusan untuk diri kita, baru kita fikirkan untuk orang lain, baru kita fikirkan untuk negara dan seterusnya untuk umat Islam. Tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya Dewan Ekonomi Usahawan Malaysia amat menekankan bidang keusahawanan ini kerana kami pasti bahawa dengan menceburi dalam dunia perniagaan atau keusahawanan ini, kita mampu menentukan berapa income kita, kita mampu menentukan masa kerja kita dan kita mampu menentukan diri kita hendak diletak di tahap mana. Jadi saya nak pada malam ini kita berkongsi pula dengan timbalan yang dipetua Dewan Ekonomi Keusahawan Malaysia, iaitu Datuk Seri Nur Asri bin Cik Husain Al-Hafiz. Saya persilakan. Assalamualaikum, salam bahagia, salam Malaysia. Hari ini, muka hari ini kita dalam keadaan PKP. Ini pesan diri saya dan kepada semua anda di luar sana masih lagi mematuhi peraturan PKP. Seperti biasa, pesanan saya dan jua daripada kerajaan, di mana sama-sama kita memutuskan iaitu rangkaian COVID-19 yang mana menular di seluruh negara. Jadi pada malam ini, yang seketika dapat kita berpeluang untuk bersua pada malam ini, bagi berkongsi pendapat dan pandangan untuk anda di luar sana. Yang mana kita dapat lihat pada hari ini, kita belum saja habis merangi COVID-19. Kerajaan pada hari ini dipimpin oleh Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, barisan-barisannya terutama Kementerian Kesihatan Malaysia dan penguasa terutamanya yang mengepalai operasi bagi Murah Rakyat Malaysia mematuhi segala SOP yang digariskan oleh kerajaan.
pihak polis askar. Jadi apa yang diperkatakan oleh Yusuf Khairul sebentar tadi, saya pun dah cukup kesal. Kita masih lagi dalam keadaan yang boleh dikatakan terang ambil lagi. Itu tak stable lagi tentang permasalahan yang ada. Rakyat dalam kesusahan, ya? Rakyat dalam kesusahan, ya? Kalau kita dapat lihat, kerajaan pada hari ini tak henti-henti, iaitu membuat program, membuat satu lakaran baru yang berkaitan dengan ekonomi bagi menstabilkan balik ekonomi. Kita di peringkat Dewan Ekonomi Pusat termasuk di setiap negeri sebagai inisiatif yang kita ambil dan juga ajar kepada usahawan yang datang kepada kami, yang mana kebanyakannya ceritakan perihal perniagaan mereka, permasalahan mereka, permohonan pinjaman yang mereka buat setelah mereka mendapat info rasmi daripada kerajaan yang mengeluarkan dana untuk bagi membantu kepada peniaga-peniaga di luar sana dan mereka sebagai usahawan. Ada lagi kita dapat lihat di setengah-setengah bank yang mana kerajaan meletakkan amanah kepada mereka bantu usahawan. Tapi golongan-golongan yang sepatutnya menerima tu masih lagi kita khawatir. Sebab apa tidak dapat diterima oleh golongan-golongan yang sepatutnya menerima, yang ada kebolehan untuk memperbaiki perniagaan mereka setelah dilanda COVID-19 untuk menjejaskan ekonomi kita. Justru begitu justru kan. Jadi kita berharap pihak pegawai bank nilailah betul-betul di antara usahawan yang datang. Mereka itu semua susah. Semuanya perlukan bantuan. Jadi apa yang dimanakan oleh kerajaan menghulurkan dana kepada bank-bank anda gunalah sebaik mungkin. Itu pun satu ibadah. Walaupun anda tak sebaris-barisan hadapan bersama dengan nurse, doktor dan sebagainya, hari-hari berhadapan dengan maut, itu dengan penyakit yang amat membahaya. Anda juga pegawai bank, CEO bank, di peringkat bank negara, bank-bank semua yang sedia ada, anda pun berhadapan iaitu membantu rakyat, khususnya kepada usahawan yang berniaga. Anda pun sekiranya membantu, anda pun sama. Mereka di masa hadapan itu membantu usahawan bagi membina perniagaan mereka baik, perniagaan mereka kembali. Jadi dengan bercampur aduk dengan kancah ekonomi, dengan politik yang kita dapat lihat pada baru-baru ini, saya mengikuti iaitu perkembangan politik terkini. Sebab apa yang kita kaitannya, kenapa kita boleh mengaitkan dengan ekonomi, dengan politik? Anda perlu tahu, sekiranya tidak ada kestabilan politik dalam negara, ia akan membimbangkan dari segi ekonomi kita. Tambah lagi, iaitu pelabur di luar sana melihat di antara kancah ekonomi, kancah politik yang kita yang tak selesai. Masing-masing mengeluarkan fatwa-fatwa sendiri yang mengatakan mereka betul, orang lain tak betul. Yang mengatakan fatwa-fatwa yang mana mereka adalah kerajaan yang betul, kerajaan lama yang tak betul. Masing-masing mengeluarkan fatwa tersendiri. Jadi kita negara Malaysia, alhamdulillah pada hari ini masih aman. Kalau kita tengok di luar sana, masalah COVID saja pun masyarakat dah berhimpun arah pada kerajaan. Kita bersyukur di Malaysia mempunyai semua yang faham tentang keamanan dan patuh kepada undang-undang. Dan kita sedihlah tengok ahli politik yang kini semua berlumba-lumba, iaitu nak meletakkan darjat dan kuasa masing-masing di peringkat pemerintahan negara, tanpa memikirkan sama-sama membantu kepada semua siap lapisan bagaimana
sama-sama untuk membangunkan kembali kestabilan ekonomi dalam negara. Dan di samping itu, saya mencadangkan, alhamdulillah, Menteri Kementerian Kewangan banyak dan Menteri Ekonomi banyak membantu peniaga-peniaga dan usahawan di luar sana. Dan kami di UIM berharap selepas ini kerajaan memberi bantuan berterusan kepada semua usahawan dan rakyat di luar sana bagi merancangkan balik pusingan ekonomi di dalam negara, merancangkan balik dalam bersama memulihkan keadaan ekonomi dan memulihkan pengeluaran yang dihasilkan oleh usahawan di luar sana. Kita kena ingat, dan kerajaan pun kena ingat, dan partai politik pun kena ingat, usahawan-usahawan inilah yang mana apabila anda ambil kerajaan, dengan adanya produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan yang mana yang terdiri daripada pelbagai lapisan, maka inilah akan membantu anda untuk melonjakkan anda sebagai kerajaan nama di luar sana. Parti-parti politik hari ini perlu ingat, anda setiap bulan dihitungkan dengan gaji dan sebagainya. Bagaimana keadaan kestabilan ekonomi dan perhitungan politik yang anda buat akan meranapkan kemakmuran rakyat semua, akan meranapkan iaitu harapan rakyat terhadap anda sebagai menjadi kerajaan, dan pengharapan di antara usaha-usaha di luar sana kita dapat lihat iaitu bergantungkan mereka kepada kerajaan amat kuat sekali. Tiap-tiap kali apabila di kalangan menteri ataupun maupun Perdana Menteri mengumumkan dana, pada esokan hari mereka berebut-rebut pergi ke bank. Dan amat kesal sekali, ada di antara bank yang masih gagal menyalurkan kepada bantuan usahawan, bantuan kewangan yang disalurkan oleh kerajaan, yang diumumkan oleh kerajaan kepada sasaran yang lebih tepat. Jadi kita di peringkat UIM, peringkat pusat, mana serius aduan-aduan usahawan yang datang kepada kami menceritakan ada yang bela ayam dan kurang modal ayam itu mati, hampir 5,000 ekor, satu jumlah yang besar. 5,000 ekor tersikit saudara di luar sana disebabkan kekurangan modal. Jadi kita berharap perkara sedemikian tidak akan berlaku, dan para usahawan di luar sana bersabar dan sentiasa kerja kuat dan sentiasa jadi fighter yang terbaik dalam perniagaan. Anda hero di luar sana, kami membantu dan kami menyokong anda untuk langkah yang lebih baik, untuk perniagaan anda untuk lebih maju. Dan kita di peringkat UIM sentiasa melapang dada, membuka tangan untuk menerima anda, kedatangan anda kepada kami bila-bila masa saja. Dan kita berharap kerajaan hari ini, alhamdulillah, keperhatian terhadap rakyat dan kepada peniaga-peniaga adalah cukup baik. Dan cadangan saya kepada kerajaan, bantulah kepada usahawan secara berterusan dan mempelbagaikan plan-plan bantuan dana kepada usahawan supaya usahawan di luar sana akan berolah dengan pelbagai cara perniagaan mereka. Contohnya macam sebelum ni, mereka tak biasa menggunakan online untuk memasukkan barang mereka dalam order dan sebagainya. Kita memandang itu Foodpanda, Bos 4.0 dan begitu dengan rangkaian lain. Dengan berlakunya COVID, mereka menjadi satu kreatif, iaitu memasarkan buah-buahan secara online, baju-baju secara online. Jadi kita dapat di sini gantungan mereka kepada tenaga kerja adalah lebih kepada online. Ini adalah satu langkah yang baik, yang ada satu perubahan yang mendadak yang terbesar perniagaan di luar sana. Dan alhamdulillah, perjalanan kami nampak peniaga-peniaga
membuka peniaga secara bersederhana. Alhamdulillah kami sempat jumpa dengan 2-3 orang. Mereka peniaga tetapi mereka mengecilkan sumber perniagaan mereka. Tapi di situ alhamdulillah dalam masa sama dia pun dapat memulakan perniagaan mereka. Kita tanya kenapa jumlahnya kecil, iaitu mereka dapat sumbangan dana daripada pinjaman daripada kerajaan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kerajaan hari ini yang cukup prihatin, yang mana mendapatkan mereka berpeluang berniaga. Ada yang sebelum ni kita jumpa peniaga di pasar dengan jumlah ikan yang banyak. Kami jumpa di tepi jalan. Menjual ikan tapi secara kecil-kecilan. Disebabkan faktor tsunami COVID yang melanda semua, maka perubahan yang mendadak yang berlaku kepada dunia, khususnya di Malaysia, maka kita bersabar. Dan saya berharap kepada parti-parti politik di luar sana, anda jangan mengejarkan impian anda semata-mata. Lihatlah kami di dalam Malaysia ini, kami dalam keadaan sengsara, usahawan kami dalam keadaan kesusahan di antara usahawan kami. Hanya tak semua yang kamu pada politik yang dengar dan sebagainya. Jadi ambil kira lah di antara usahawan kami. Jangan disebabkan anda mengejar-gejar untuk meletakkan kebenaran anda sebagai parti politik akan menghancurkan kemakmuran yang tercinta. Kita berharap dengan pemerintahan, kepertahanan, keprihatinan kerajaan pada hari ini, iaitu memberi manfaat kepada semua. Dan terakhir bagi saya pada malam ini, dan begitu dengan ada Tuan Khairul, saya berharap anda di luar sana mendoakan lebih baik dan usahawan akan meningkatkan perniagaan dan dalam sama menyumbang iaitu pusingan kestabilan ekonomi dalam dan luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.